Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk video kali ni, saya akan masuk chapter terakhir ataupun bab terakhir di dalam subjek business law. Okay, iaitu chapter 5. Tajuk dia sale of goods ataupun bahasa Melayu kita akan panggil sebagai jualan barang. Okay, so ini adalah merupakan tajuk yang digemari oleh pembuat soalan peperiksaan. Okay, selalunya soalan yang diberikan untuk chapter 5 ni, sale of goods ni, selalunya soalan yang berbentuk problematik. Okay, dia akan bagi awak satu situation dan awak kena menjawab soalan tersebut seperti mana yang kita bincang sebelum ini. Okay, dalam chapter 5, dalam chapter sales of goods ni, ada beberapa subtopik yang amat sesuai untuk dijadikan sebagai soalan problematik. So, kita akan tengok satu persatu. Okay. Apa yang awak akan belajar dalam chapter 5 ini, ada beberapa subtopik yang akan dipelajari oleh pelajar. Okay. Yang pertama, awak akan belajar mengenai the nature of the sale of goods. Okay. Nature ataupun kita panggil sebagai jenis. Okay, sebagai sifat. Okay, sifat sale of good ni, sifat jualan barang ni. So, dalam jualan barang ni, okay, awak akan belajar mengenai terma goods. Goods bahasa Melayu dikenali sebagai barangan. So, kita akan tengoklah secara lebih mendalam apakah yang dimaksudkan dengan barangan. Okay. Yang kedua, kita akan tengok types of goods, jenis barangan. Okay, bawah undang-undang jualan barang, barangan itu akan dikelaskan kepada beberapa jenis. Okay, so kita akan tengok pentingnya untuk awak kelaskan barangan ini ikut jenis-jenis ataupun kategori-kategori yang tertentu, supaya nanti kita akan tengok apa kesan yang akan berlaku kalau barang itu dijual kepada pihak lagi satu. Okay, setiap barang itu dia ada kesan yang berbeza. Bila mana jenis barang itu akan mempengaruhi proses ataupun kesan pemindahan daripada satu pihak ke pihak yang lain. Itu bawah types of goods. Okay, yang ketiga, kita akan tengok kontrak jualan barang dan juga perjanjian untuk menjual. The contract of sale and the agreement to sell. Kita akan tengoklah apa beza antara kontrak jualan barang dan juga perjanjian untuk menjual. Okay. Perbezaan dia ada dinyatakan secara jelas di bawah section di bawah akta jualan barang. Okay. Dan yang seterusnya kita akan tengok terma kontrak. Okay. Terma kontrak, kita akan tengok condition dan warranty. Kita akan tengok syarat dan juga warranty. Kita kena tengok, okay, terma yang ada semasa kontrak jualan barang itu dibuat, adakah ini satu syarat ataupun hanyalah satu warranty, sebab kedua-duanya akan membawa kesan yang berbeza, okay, dalam satu kontrak jualan barang. Okay. Yang seterusnya, selepas kita dah tengok nature of sale of goods ni, kita akan tengok kepada implied terms under the contract of sale. Kita akan tengok terma-terma tersirat di bawah kontrak jualan barang. So, seperti mana yang kita belajar sebelum ni, dalam kontrak, okay, dalam kontrak dia ada dua jenis terma, sama ada express term ataupun implied terms. Express term adalah terma nyata, implied term adalah terma tersirat. So, untuk skop pembelajaran chapter 5 ni, kita akan tengok implied terms. Okay, bawah kontrak jualan barang. Okay. So, implied terms ni kita akan bagilah juga sama ada terma tu adalah satu condition ataupun satu warranty. Okay. Alright. Kenapa kita tak tengok express term? Kita tak tengok express term kerana seperti yang saya cakap, express term ni adalah satu terma nyata yang memang dah ada dalam kontrak. Okay. Implied term yang kita akan tengok yang mana benda tu tak tertulis dalam kontrak, tapi mahkamah akan tafsirkan seolah-olah terma itu ada bersekali dalam express term. So, bawah implied terms under the contract of sale, kita akan tengok dua jenis.
implied terms dan juga implied warranty. Okey. Implied condition ini. Okey So setiap satu ni kita akan tengok apa kesan dia kepada barang-barang yang dijual. Okey. Dan yang ketiga kita akan tengok transfer of property. Okey, transfer of property ataupun pemindahan barang. Pemindahan hak milik barangan. Okay, So transfer of property ni lah yang akan berkait dengan types of goods ni. Kita akan tengok jenis barang tersebut, kategori yang mana, dan kita akan tengok bila barang itu akan berpindah hak milik. Kalau barang jenis ni, bila hak milik dia berpindah daripada penjual kepada pembeli. Kalau barang jenis B, bila hak milik dia berpindah daripada penjual dan pembeli. Penting untuk awak kenal pasti jenis barang dia tu sebab setiap barang mempunyai kesan pindah milik yang berbeza. Tu bawah transfer of property. Dan yang keempat, awak akan belajar mengenai the rule of nemo dat quod non habet and its exception. Awak akan belajar prinsip nemo dat. Nanti kita akan tengok apa yang tertakluk di bawah prinsip nemo dat dan apa pengecualian di bawah prinsip nemo dat. Dan yang terakhir, awak akan belajar mengenai breach and remedies of contract of sale. Pelanggaran dan juga remedi di bawah kontrak jualan barang. Apa yang berlaku bila mana kontrak dibuat, pembeli tu yang melanggar kontrak. Bila pembeli langgar kontrak jualan barang, apa remedi yang penjual boleh dapat? Sama juga, katalah penjual itu yang langgar kontrak jualan barang, apa remedi atau ganti rugi yang pembeli boleh dapat? So semua ni awak akan belajar di bawah subtopik 5, the breach and remedies of contract of sale. So kesemua ini 1, 2, 3, 4 dan 5 awak akan belajar dalam topik sales of goods. Yang pertama, kita akan tengok the nature of sales of good. Sifat jualan barang itu. Di bawah jualan barang, kita akan refer satu akta. Akta apa yang kita akan refer? Akta Sales of Goods Act 1957 ataupun bahasa Melayu dah dikenali sebagai Akta Jualan Barangan 1957. Ini adalah akta yang awak akan refer sepanjang awak belajar chapter 5 jualan barang. So awak dah tak akan tengok akta kontrak, awak tak akan tengok akta perkongsian, awak hanya akan fokus kepada akta jualan barang 1957 sepanjang awak belajar topik kelima ini. Soft copy untuk akta ni saya dah letak di SIDOS. Ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Awak boleh download daripada SIDOS masing-masing. Alright. Yang pertama, kita kena tengok definition dulu. Definisi barangan. Barang. Barangan. Apa definisi dia? Definisi dia awak boleh refer dalam section 2. Section 2 of Sales of Goods Act 1957. Dia kata goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land, which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. Apa translation bahasa Melayu dia? Awak boleh refer kat bawah ni. Dia kata Section 2 Akta Jualan Barangan 1957. Apa maksud barang? Barang-barang artinya tiap-tiap jenis harta alih. Setiap harta alih kita akan anggap benda itu sebagai barang, selain daripada tuntutan boleh dakwa dan wang. So dia dah bagi tahu, dah clear dalam akta ni. Semua barang yang boleh alih, harta jenis alih, adalah dianggap sebagai barangan. Tapi wang dan tuntutan boleh dakwa tidak dianggap sebagai barangan.
actionable claims and money is not considered as goods. Okay, apa lagi bawah section 2 ni cakap? Dia kata, dan termasuklah stok dan share, tanaman yang hidup, rumput dan benda-benda yang dilekatkan kepada atau membentuk sebahagian tanah yang diakui keras sebelum jualan atau di bawah kontrak jualan. So, bila soalan tanya apa maksud goods, apakah definisi barangan, awak kena refer section 2 atau jualan barang 1957. Okay. Apa yang awak boleh faham daripada definition yang diberikan oleh section 2 tadi tu? Okay, tengok dekat bawah ni. Apa yang kita boleh faham? Okay. Goods are broadly defined and include all chattels. Okay. Apa yang kita boleh faham apabila awak baca section 2 tadi, okay, awak boleh faham yang goods, barangan itu tadi, adalah broadly defined, adalah ditafsirkan secara luas. Okay. Penafsiran ataupun tafsiran barangan tadi, tafsiran dia sangat luas. Sebab dia kata semua jenis harta alih kecuali actionable claims and money, kecuali tuntutan boleh dakwa dan duit. Dan includes all chattels, termasuklah semua jenis barangan chattel. Okay, tu yang awak boleh faham. Yang kedua, apa lagi awak boleh faham daripada definition tadi? Goods, barangan, okay, adalah sama ataupun termasuk includes physical and movable things. Barangan juga termasuklah satu barang yang bersifat fizikal dan boleh alih. Okay, physical and movable things, barang yang bersifat fizikal dan boleh alih. Okay. Kalau nampak, awak tengok barangan tu, dia bersifat fizikal, boleh alih, maka dia termasuk dalam definisi barangan. Dan apa lagi? Yang ketiga, awak boleh belajar. Okay. Goods is tangible movable properties ataupun barang boleh alih ketara. Okay. Satu barang itu bila dia boleh dialihkan secara ketara, maka dia termasuk bawah definisi barangan di bawah section 2 Sales of Goods Act 1957. So, apa yang awak boleh rumuskan, section 2 ini tafsiran barangan dia sangat luas. Okay. Kecuali daripada tuntutan boleh dakwa dan juga duit. Okay. So, kita tengok slide seterusnya. Okay. Items that are not considered as goods under Sales of Goods Act 1957. Okay. Ada beberapa jenis perkara yang kita tak anggap dia, tidak, not considered. Kita tak anggap dia sebagai barangan di bawah Akta Jualan Barang 1957. Ada beberapa perkara ataupun item yang memang kita tak anggap dia sebagai barang. Okay. Yang pertama, apa yang kita tak anggap sebagai barangan? Yang pertama adalah actionable claims. Okay, actionable claims ataupun tuntutan boleh dakwa. Contoh tuntutan boleh dakwa adalah saman. Saman. Okay. Awak dapat saman daripada polis. Contohnya, awak nak jualkan saman awak itu kepada pihak lagi satu. Tak boleh. Okay. Ataupun awak sewa rumah. Okay, ya. Awak sewa rumah daripada kawan awak. Okay. Awak tak bayar rumah sewa tersebut. Okay, ya. Adanya tuntutan undang-undang dekat situ, yang mana kawan awak tadi boleh bawa tindakan undang-undang terhadap awak. Tu bawah actionable claims. Okay, kawan awak tadi tu, yang tuan rumah tadi, okay, memandangkan awak berhutang dengan dia, dia ada satu tuntutan undang-undang. Dia boleh dakwa awak di mahkamah kerana tak bayar hutang. Okay. Dia, kawan awak tadi tu, tak boleh jualkan tuntutan dia tu kepada pihak yang lain. Okay, ya. Contoh kawan awak tadi tu, awak hutang dengan dia, dia nak bawa kes ke mahkamah, tiba-tiba dia kata tak naklah bawa kes ke mahkamah, saya nak jualkan tuntutan saya ni kepada pihak yang lain. Tak dibenarkan. Okay, ya. Ingat, tuntutan boleh dakwa tidak dianggap sebagai barangan. Yang kedua, apa lagi yang tak dianggap sebagai barangan?
money ataupun wang, duit. Duit bukan barang dagangan. Duit tidak dianggap barang dagangan. Okey. Awak tak boleh buat urusan jual beli duit di bawah Sales of Goods Act 1957. Di bawah Akta Jualan Barang 1957. Tidak boleh. Kerana apa? Duit tidak dianggap sebagai barang dagangan. Sebab tu, okay, forex tu, kalau pernah dengar forex, sebab tu hukum dia haram. Tak boleh. Sebab duit tu kita tak boleh anggap dia sebagai barang dagangan. Okay. Yang ketiga, apa lagi yang kita tak boleh anggap sebagai barang di bawah Akta Jualan Barang 1957? Services, work or labour. Ataupun bahasa Melayu dia, servis ataupun pekerjaan. Pekerjaan awak tidak boleh dianggap sebagai barang juga. Okey ya. Awak bekerja, awak nak jualkan kerja awak itu. Tidak boleh. Bukan dianggap sebagai barangan. Dan yang keempat, perkara yang tidak dianggap sebagai barangan adalah things attached to land. Ataupun benda-benda yang melekat pada tanah. Benda-benda yang melekat pada tanah tidak dianggap sebagai barangan. Contoh ni, pokok ni. Dia melekat pada tanah. Jadinya pokok itu tidak dianggap sebagai barangan. Apa dia tulis lagi kat bawah ni? Including land. Okay. Tanah ni pun. Tanah ni. Okay. Tanah ni juga tak dianggap sebagai barangan. Okay ya. Land is not considered as goods. Tanah tidak dianggap sebagai barangan di bawah Akta Jualan Barang 1957. Okay. So, kalau nak jual beli tanah tu, macam mana? Okay. Jual beli tanah, kita ada akta yang spesifik, iaitu Kanun Tanah Negara. So, Kanun Tanah Negara ni lah yang akan mengawal urusan jual beli tanah. Tapi secara umumnya, awak kena ingat, tanah memang kita tak anggap sebagai barangan di bawah Akta Jualan Barang 1957. Jadi, ini adalah 1, 2, 3, 4 perkara yang tak dianggap sebagai barangan di bawah Akta Jualan Barangan 1957. Okey. Tadi kita dah tengok, okey, item ataupun perkara yang dianggap sebagai perkara yang tak dianggap sebagai barangan. Okey, sekarang ni kita nak tengok perkara yang dianggap sebagai barangan di bawah Akta Jualan Barang 1957. Okey, yang pertama sekali, obviously, okey, movable property. Harta boleh alih. Okey, apa-apa barang yang boleh alih, kita akan anggap itu sebagai barangan. Kerusi, meja, rak buku, apa lagi, komputer, semua tu boleh alih, itu adalah barangan. Okay. Yang kedua, stock and shares. Stock dan juga share. Stock syarikat, share syarikat, okay, itu juga dianggap sebagai barangan di bawah Akta Jualan Barang 1957. Yang ketiga, growing crops and grass. Tanaman yang hidup dan rumput. Okay. Tanaman yang hidup di bawah Akta Jualan Barang 1957, kita akan anggap itu adalah satu bentuk barangan juga. Okay. Dan yang keempat, things attached to land which can be severed before sale. Benda-benda yang dilekatkan pada tanah yang boleh diasingkan sebelum dijual. Okay, ya. Benda-benda yang melekat pada tanah, tapi kita boleh asingkan dia sebelum kita jual. Itu kita boleh anggap sebagai goods. Sebagai barangan. Contoh, macam pokok ni kan. Okay, pokok ni. Alright. Awak nak jual pokok ni untuk dapatkan kayu balak. So, awak akan tebang pokok ni. Awak asingkan dia daripada tanah. Awak potong dia punya batang pokok dia tu, dapat kayu balak. Kayu balak itu akan dianggap sebagai barangan. Okay, ya? Asalkan benda itu melekat pada tanah, tapi kita boleh asingkan dia daripada tanah sebelum kita buat satu kontrak jualan. Sebab tu,
tanaman hidup dan rumput ini boleh dianggap sebagai barangan. Sebab sebelum kita jual dia, kita boleh asingkan dia daripada tanah. Okay. Macam yang ni, macam yang bangunan ni, okay, bangunan ini dia tak boleh diasingkan daripada tanah. Bangunan dah memang melekat pada tanah. Tak ada kan awak nak asingkan bangunan daripada tanah. So bangunan itu tidak boleh dianggap sebagai barangan. Okay. So apa lagi? Bawah barangan-barangan yang boleh dianggap sebagai barang di bawah Akta Jualan Barang 1957, awak boleh refer di bawah Section 2. Tapi secara umumnya 1, 2, 3, 4 adalah dianggap sebagai barangan di bawah Section 2 Akta Kontrak 1957. Okey. Kita dah tengok nature of sales of goods. Kita dah tengok sifat jualan barang itu, dan kita dah tengok dah apakah definisi barangan yang diberikan oleh Akta Jualan Barang 1957 berdasarkan Section 2. Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada jenis-jenis barangan. Macam saya cakap tadi, penting untuk awak kenal pasti jenis-jenis barangan, sebab nanti dia akan mempengaruhi proses pindah milik tadi tu. Okey, untuk jenis-jenis barangan, ada satu section yang dia dah bagi tahu. Okey, ada beberapa kategori barangan yang diiktiraf oleh Undang-Undang Jualan Barang di Malaysia. Okey. Untuk itu, awak refer Section 6 Subsection 1 of Sales of Goods Act 1957. Section 6(1) Akta Jualan Barang 1957. Okey, apa yang dinyatakan dalam section ni? Dia kata the goods which form the subject of a contract of sale may be either existing goods owned or possessed by the seller or future goods. Okey, tafsiran dia, barang-barang yang membentuk hal perkara sesuatu kontrak jualan boleh sama ada barang-barang yang ada, yang dipunyai dan dimiliki oleh penjual, ataupun barang-barang hadapan. Okey, itu adalah kategori barang-barang yang diberikan di bawah Section 6 Subsection 1 of Sales of Goods Act 1957. Section 6(1) Akta Jualan Barang 1957. Okey. Daripada Section 6 ini, undang-undang dia tafsirkan kategori barang kepada 5 jenis. Okey. So daripada Section 6 tadi tu, tafsiran dibuat, mahkamah ataupun undang-undang cakap, ada 5 jenis barangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan tengok satu persatu. Kategori barang yang pertama adalah existing goods, ataupun bahasa Melayu dia barang sedia ada. Existing goods ni macam mana? Barang sedia ada ni macam mana? Existing goods is goods are already owned or possessed by the seller. Barangan yang dah dimiliki ataupun dipunyai oleh penjual tersebut. Itu maksud existing goods. So maksud dia dekat sini, barang tu secara fizikal dia dah ada dan ada dalam milikan penjual pada masa kontrak jualan itu dibuat. Penjual tu dia dah simpan ataupun dia dah miliki barang tersebut. Contoh macam kat sini. Ni kan, shampoo ke sabun ke ni. Awak nak beli. Awak nak beli shampoo ni. Kemudian awak pergi kepada penjual. Awak cakap awak nak beli shampoo tu. Shampoo ni dah ada dalam milikan ataupun simpanan penjual tadi. Sebab tu kita kata existing goods ni dia dah ada dalam milikan atau simpanan penjual at the time the contract of sale was made.
dia ada pada masa kontrak jualan itu dibuat. Memang dah ada dah barang tersebut. Itu existing goods. Okay. Kategori yang kedua, barang kategori yang kedua, kita ada specific goods. Ataupun bahasa Melayu dia barang khusus ataupun barang spesifik. Okay. Apa maksud specific goods ni? Dia kata, goods that have been identified and agreed upon at the time a contract of sale is made. Okay. Specific goods ni, barang khusus atau barang spesifik ni adalah satu barang yang kita dah identify, yang kita dah kenal pasti. Kenal pasti. Dan dipersetujui. Agreed. Dipersetujui. Persetujui pada masa kontrak jualan barang itu dibuat. Okay. So, masa awak buat kontrak tu, awak tengok barang tu, awak dah identify dia, awak dah setuju dah untuk beli barang tersebut. Contoh A dengan B. Okay, A pembeli, B penjual. B ada satu kedai. Okay. A pergi ke kedai B. Okay. A nak beli 7 biji apple. Okay. So, A cakap dekat B, saya nak 7 biji apple. B pun pergi dekat kedai dia, ambil 7 biji apple, masukkan dalam plastik. Okay. So, tindakan B yang ambil 7 biji apple, masukkan dalam plastik tu, A tengok. Okay. A tengok je. B masukkan 7 biji apple tu dalam plastik. Lepas tu, B bawa ke kaunter bayaran. Okay. Barang-barang itu, okay, dah dipersetujui lah. Dah dipersetujui oleh A. Yang mana A, tindakan A melihat B ambil 7 biji apple, masukkan dalam plastik, letak di kaunter bayaran. Okay, kemudian A bayar harga 7 biji apple tu, menunjukkan yang A dah kenal pasti 7 biji apple tu dan A setuju untuk membeli barang tersebut pada masa kontrak jualan dibuat. Itu maksud specific goods. Yang mana pembeli tu dia dah tengok dah barang tu, dia dah identify, dia dah kenal pasti dan dia setuju dengan barangan tersebut pada masa satu kontrak jualan dibuat. Okay. Itu bawah specific goods. Okay. Yang ketiga, kategori yang ketiga untuk barang, kita ada future goods ataupun barang masa hadapan. Barang masa hadapan ni macam mana pula? Dia kata goods that are to be manufactured or produced or acquired by the seller after the making of the contract of sale. Okay. Barang masa hadapan ni, okay, barang itu akan dikilangkan ataupun dihasilkan ataupun didapati oleh penjual selepas satu kontrak jualan dibuat. Maksudnya, masa awak buat kontrak jualan barang, okay, kontrak jualan barang, okay, barang itu masih belum ada. Okay, barang tu tak ada lagi. Lepas kita buat kontrak, baru awak buat barangan tersebut. Contoh, okay, A dengan B. Ni A, ini B. Okay. A dengan B buat satu kontrak jualan barang. A tempah kek daripada B. Okay. Buatlah kontrak. Yang mana A cakap dia nak satu biji kek daripada B. So, lepas kontrak itu dibuat, okay, baru B akan buat kek tersebut. So, kiranya macam saya cakap tadi, buat kontrak dulu. Baru pihak penjual akan sediakan barang tersebut. Okay, itu yang kita panggil sebagai barang masa hadapan. Dalam situasi tadi, kek itu adalah barang masa hadapan. Sama juga kalau macam A tempah baju dekat B. Tempah baju dekat B. Pada masa kontrak itu dibuat, baju tu tak ada lagi. Lepas wujudnya kontrak jualan barang, baru B sebagai penjual tadi buat baju tersebut. So, baju itu juga akan dianggap sebagai future goods. Yang penting kena ingat kat sini, barang itu dibuat ataupun dihasilkan selepas kedua-dua pembeli dan penjual buat kontrak. Okey. Yang seterusnya,
unascertained goods ataupun barang yang belum ditentukan. Sorry typo. Belum. Nanti aku ubah dekat slide. Okay unascertained goods ataupun barang yang belum ditentukan. Okay, barang yang belum ditentukan ni macam mana? Okay, baca dekat bawah ni dia kata goods that have already exist but it is not yet been ascertained at the time of the contract is made. Okay, barang itu dah ada tapi dia tidak ditentukan lagi pada masa kontrak jualan barang dibuat. Okay, dia tak jadi spesifik lagi. Okay. Alright. So, unascertained goods ni macam mana? Dia kita tak kenal pasti lagi semasa kontrak itu dibuat. Contohnya, penjual dan pembeli. Okay. Penjual, dia nak beli 100 buah kerusi daripada pembeli. Okay barang ini adalah barang yang belum ditentukan lagi. Okay. Tak ditentukan macam mana? Sebab 100 buah kerusi ini dia bersifat umum. Kerusi apa? Kerusi kayu ke? Kerusi plastik ke? Okay. Ataupun kerusi besi. Dia bersifat umum. Kita tak tentukan lagi dia punya description dia. So, kita kata dia punya the description is not specific. Specific. Okay. So, barang itu dah ada. 100 buah kerusi tu dah ada. Tapi jenis apa? Kayu ke, plastik ke, besi ke, dia punya jenis dia tu tidak spesifik lagi pada masa kontrak itu dibuat. Sebab tu dia jatuh bawah kategori unascertained goods. Okay Alright. So, bila barang itu, okay, contoh tadi kan, pembeli dengan penjual tadi, okay, buat kontrak beli 100 buah kerusi, okay. Kemudian, pembeli kata, okay, saya nak kerusi jenis plastik, 100 buah. Okay. So, dekat sini, daripada unascertained good, dia dah jadi specific goods. Specific goods. Bila saat pembeli, dia dah spesifikkan, dia kata dia nak kerusi jenis plastik 100 buah. So, daripada unascertained goods, dia dah tukar status kepada specific goods dah. Okay. Bila dia jadi specific goods, secara automatik dia akan jadi ascertained goods. Ascertained goods. Okay, dekat bawah ni. Jatuh bawah kategori yang kelima. Barang yang telah ditentukan. Okay. Bila pembeli tadi, dia dah spesifikkan, okay, kerusi jenis apa dia nak, secara automatik barang itu menjadi specific goods dan ascertained goods. Kadang-kadang ascertained goods and specific goods ni dia datang bersekali. Specific goods. Dia dah ditentukan dah. Okay So, dia kata apa? Ascertained goods. Goods that which in a contract for the sale of unascertained goods have become identified and agreed upon by the parties. Barang yang mana dalam kontrak jualan barang yang belum ditentukan tadi tu telah dikenal pasti dan dipersetujui oleh pihak-pihak berkontrak. So, daripada unascertained, dia akan jadi specific goods dan akan jadi ascertained goods. Jadi, itu adalah 5 kategori barang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kategori barang yang undang-undang jualan barang di Malaysia iktiraf. Okay, Macam saya cakap tadi, kita kena ingat, setiap satu barang ni dia punya taraf pemindahan hak milik dia adalah berbeza antara satu sama lain. Sebab tu penting awak kena identify barang ni jenis apa. Okay, sama ada dia specific goods ke, existing goods ke, ascertained goods ke, awak kena identify kategori-kategori barang tersebut. Okay, habis kategori barangan. Okay, yang seterusnya kita akan tengok contract of sale and agreement to sell. Okay, kita tengok contract of sale dulu. Okay, contract of sale juga dikenali sebagai contract
kontrak jualan barangan. Okay. Kontrak jualan barangan ni, definition dia, tafsiran dia ada dinyatakan bawah Section 4 Subsection 1 of Sales of Goods Act 1957. Section 4 Subsection 1 Akta Jualan Barang 1957. Okay, apa yang Section 4 Subsection 1 cakap mengenai mengenai contract of sale? Dia kata a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be a contract of sale between one part owner and another. So, tafsiran apakah yang dimaksudkan dengan kontrak jualan barangan ini? Dia kata satu kontrak jualan barang-barang. Okay. Satu kontrak jualan barang-barang ialah satu kontrak di mana penjual memindahkan atau bersetuju untuk memindahkan milikan barang-barang kepada pembeli bagi suatu harga. Okay, penjual jual satu barang. Okay. Penjual bersetuju untuk pindahkan barang tersebut, milikan dalam barang tersebut kepada pembeli, yang mana pembeli akan bayar harga barang untuk memperolehi milikan dalam barang tersebut. Okay. Dia kata apa lagi? Mungkin ada suatu kontrak jualan antara satu pemunya bahagian dan yang lain. Okay. Contoh paling senang lah, A dengan B. A dengan B. A ada kereta. Okay, ya. A ada sebiji kereta, sebuah kereta. Okay. A akan buat satu kontrak jualan barangan bila A pindahkan hak milik kontrak dalam kereta tersebut kepada B. A sebagai tuan punya kereta tadi ni, dia pindahkan taraf dia sebagai pemilik kereta kepada B, dan B akan membayar harga, okay, ya, untuk mendapat milikan dalam kereta tersebut. Okay. Itulah yang kita panggil sebagai contract of sale ataupun kontrak jualan barangan di bawah Section 4 Subsection 1 Akta Jualan Barang 1957. Okay. Contract of sale, okay, dia berbeza dengan agreement to sell. Okay. Kontrak jualan barang adalah berbeza dengan perjanjian untuk menjual. Okay. Agreement to sell adalah perjanjian untuk menjual. Dia baru berjanji untuk menjual. Okay, section mana yang bagi definisi untuk agreement to sell? Awak akan refer Section 4 Subsection 3 of Sales of Goods Act 1957. Section 4(3) Akta Jualan Barang 1957. Okay, section ni cakap apa? Where under a contract of sale, the property in the goods is transferred from the seller to the buyer. Okay. The contract is called as sale, but where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called as agreement to sell. Okay. Translation bahasa Melayu dia, jika di bawah satu kontrak jualan milikan dalam barang-barang dipindahkan daripada penjual kepada pembeli. Okey, kontrak itu disebut suatu jualan. Tetapi jika pindahan milikan dalam barang-barang akan berlaku pada masa hadapan atau tertakluk kepada beberapa syarat untuk dipatuhi kemudiannya, kontrak itu disebut suatu persetujuan untuk menjual. Okey. So agreement to sell ini berlaku bila ada dua situation. Okey. Yang pertama, bila mana the transfer of property in the goods is to take place at future time. Okey, ya. Jika pindahan milikan dalam barang-barang akan berlaku pada masa hadapan. Okey. Awak buat satu kontrak, tapi awak kata barang tu kita akan bagi bulan depan. Okey. So itu tak dianggap sebagai
contract of sale, kita akan panggil itu sebagai agreement to sell. Sebab milikan itu, property dalam barang itu akan dipindah milik pada bulan hadapan. Okey. Tu yang pertama. Okey, yang pertama Yang kedua, subject to some condition thereafter to be fulfilled. Tertakluk kepada beberapa syarat untuk dipatuhi kemudiannya. Okey. Bila mana awak beli barang itu tapi ada syarat yang dikenakan oleh penjual. Contoh, saya jual laptop saya. Okey, saya jual komputer saya. Okey. Saya penjual, awak pembeli. Okey. Saya letakkan syarat. Okey. Syaratnya, kalau nak beli komputer ni, kena buat bayaran dalam tempoh masa 48 jam. Itu syarat yang saya letak semasa saya nak jual komputer tadi. Nampak tak? Dia tertakluk kepada beberapa syarat untuk dipatuhi. So, tindakan saya meletakkan syarat untuk menjual barang tersebut, kita tak boleh panggil dia sebagai contract of sale. Kita akan anggap dia sebagai agreement to sell. Okay, perjanjian untuk dibuat. So, perjanjian untuk menjual, bila mana barang itu akan dipindahkan pada masa hadapan, yang pertama. Dan yang kedua, barang itu tertakluk kepada beberapa syarat untuk dipatuhi. Okay. Maka, bila dua-dua situasi ini wujud, kita akan anggap itu adalah satu persetujuan untuk menjual ataupun an agreement to sell. Okay. Apa lagi dia bawa agreement to sell? Awak boleh refer section 4, subsection 4. Section 4, subsection 4 of Sales of Goods Act 1957. Okay, apa yang dinyatakan? An agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled, subject to which the property in the goods is to be transferred. Okay. Dia kata, suatu persetujuan untuk menjual akan menjadi jualan apabila luput masa atau syarat-syarat telah dipatuhi tertakluk kepada milikan dalam barang-barang itu dipindahkan. Okay. So, kita belajar tadi, agreement to sell. Okay, yang mana barang-barang itu akan dipindah kepada masa hadapan ataupun barang-barang itu tertakluk kepada beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Andai kata barang itu telah diberikan, okay, ataupun the time elapses. Time elapses. Okay, macam saya cakap tadi, barang itu akan dipindahkan pada bulan hadapan. So, sampai masa bulan hadapan, barang itu pun dipindahkan kepada pembeli. Ataupun ada syaratkan tadi, condition. Okay. Syarat-syarat itu dah dipenuhi. Okay. Dipenuhi oleh pembeli tadi. Okay. So, bila yang jadi macam tu, kedua-dua ini telah dipenuhi, maka agreement to sell itu akan dianggap sebagai contract of sale. So, dia akan ubahlah status dia daripada perjanjian untuk menjual, okay, akan menjadi kontrak jualan barang. Jika mana luput masa, time elapses, ataupun conditions are fulfilled. Syarat-syarat yang kita dah letak tadi tu telah dipatuhi. Okay, itu yang awak akan belajar dalam contract of sale dan juga agreement to sell. Okay. Alright. Habis untuk contract of sale dengan agreement to sell. Okay, awak akan belajar satu lagi prinsip umum. Okay, ya. General principle ataupun prinsip ataupun prinsip umum. Okay. Bila mana awak kena ingat, kalau awak sebagai seorang pembeli ataupun buyer, pembeli, okay, awak kena ingat satu benda semasa awak nak beli barang tersebut. Apa yang awak kena ingat? Apa prinsip prinsip umum kalau awak buat kontrak jualan barang, awak sebagai pembeli, okay, dia kata apa? Where it is possible to discover the quality and the condition of the goods and their fitness for a particular purpose, the buyer will generally lose any legal rights that may have existed against the seller if the goods are not satisfying. Okay.
dekat sini dia nak cakap kalau awak sebagai seorang pembeli, okey, awak buat satu kontrak jualan barang dengan dengan penjual, dengan seller. Okey. Kalau adalah tidak mustahil untuk awak, maksudnya awak ada peluang untuk discover the quality, untuk awak periksa kualiti barang yang awak nak beli, and the condition of the goods. Okay. Awak nak periksa kualiti, keadaan barang tersebut dan juga kesesuaian barang itu untuk tujuan apa awak beli. Sila semak dahulu. Okay, Ingat, kalau awak sebagai pembeli, saya ulang balik, awak ada peluang untuk cek kualiti barang, semak keadaan barang tersebut, tengok sama ada barang ni sesuai tak dengan tujuan apa awak nak beli. Okay, Macam contoh nak beli kereta, tengok kereta ni boleh tak digunakan untuk tujuan kenapa awak beli kereta tersebut. Okay, Kalau awak tak cek, awak akan hilang apa-apa hak undang-undang yang mungkin wujud jika mana barang itu dalam keadaan tidak memuaskan. Senang cakap, kalau awak tak cek, jika ada apa-apa berlaku dalam barang tersebut, awak tak boleh ambil tindakan terhadap pembeli. Sebab itu adalah salah awak. Awak tak cek dulu condition barang tersebut. Awak tak cek dia punya fitness dia. So, bila jadi macam tu, awak tak boleh ambil apa-apa tindakan undang-undang. You will generally lose any legal rights against the seller. Awak akan hilang apa-apa hak undang-undang kalau barang itu berada dalam keadaan tidak memuaskan. Sebab tu apa-apa cek dulu selagi boleh. Selagi mana awak ada peluang untuk periksa barang itu, periksa dahulu. Prinsip umum ni berdasarkan satu pepatah Latin yang dikenali sebagai caveat emptor. Maksud caveat emptor, maksud dia let the buyer beware. Seorang pembeli kena bersifat berhati-hati. Apa yang dia cakap lagi? Buyers have only themselves to blame if they fail to make a careful inspection of the goods before they purchase them. Seorang pembeli tu, dia hanya boleh menyalahkan diri dia sendiri jika mana dia gagal untuk memeriksa secara teliti barang-barang tersebut sebelum dia membeli barang tersebut. So, bila awak nak beli barang, awak tak cek, sedangkan awak ada peluang. Jika apa-apa berlaku dekat barang tersebut, awak tidak boleh menyalahkan pihak lain. Awak hanya boleh menyalahkan diri awak sebagai seorang pembeli kerana tak periksa dulu barang tadi tu. Itu prinsip umum dia di bawah satu kontrak jualan barang. Prinsip umum, kalau awak belajar undang-undang ni, kita ada prinsip umum. Tetapi mesti ada pengecualian kepada prinsip umum. Prinsip umum. Akan ada pengecualian ataupun exception. Apa pengecualian kepada prinsip umum yang awak belajar ni tadi? Prinsip umum awak tahu dah. Kalau awak sebagai pembeli kena periksa dulu barang tu. Kalau tak, apa-apa berlaku, awak tak boleh ambil tindakan undang-undang kepada penjual. Apa pengecualian dia? Pengecualian yang mana walaupun awak tak sempat periksa barang tadi tu, awak masih boleh ambil tindakan undang-undang kepada penjual. Situasi yang pertama, bila mana where there is no reasonable opportunity for the buyer to inspect the goods. Bila tidak ada peluang yang munasabah untuk pembeli itu memeriksa barang tersebut. Memang awak beli barang tersebut, awak dah tak sempat nak periksa. Tak ada peluang untuk awak periksa. So, andai kata awak tak ada peluang untuk periksa barang tersebut, awak tak diberikan peluang yang munasabah, reasonable opportunity untuk awak periksa, kalau barang itu rosak, awak masih lagi boleh menyaman penjual tersebut.
Okay, dengan syarat memang awak buktikan saya tak sempat nak periksa barang tersebut. Tak ada peluang. Okay. Itu pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua berlaku bila mana when the buyer has to rely on the special knowledge or the expert judgment of the seller. Yang mana awak sebagai pembeli, awak kena bergantung. Bergantung kepada pengetahuan khusus ataupun pengetahuan khas ataupun kemahiran seorang penjual. Okay, awak nak beli kereta tapi awak tak tahu apa-apa pasal kereta. So, awak minta penjual tadi explain dekat awak. Terangkan kepada awak pasal kereta ni. Awak bergantung kepada kemahiran dia sebagai seorang penjual. Okay. So, bila jadi macam tu, okay, bila ada apa-apa berlaku pada barangan tersebut setelah awak beli, awak masih lagi boleh menyaman penjual. Awak boleh ambil tindakan undang-undang terhadap penjual tersebut sebab awak buktikan yang awak bergantung kepada kemahiran dia sebagai seorang penjual untuk terangkan mengenai barang jualan tersebut. So, ini adalah dua situasi yang mana awak masih lagi boleh menyaman penjual jika mana awak tidak sempat untuk memeriksa barang tersebut. Okay. So, dua Yang pertama, awak tak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk awak periksa barang tersebut. Dan yang kedua, bila mana awak terpaksa bergantung kepada pengetahuan khas seorang penjual semasa dia menjual barang tersebut. Okay. Alright. Okay, kemudian kita akan tengok berkenaan dengan syarat dan juga waranti. Okay. Dalam sesuatu terma, macam kita belajar dulu, terms. Okay. Terma ini boleh dibahagikan kepada dua jenis, condition dan juga warranty. Benda ni kita dah belajar sikit masa kita belajar chapter 2 dulu. Okay. Terma boleh dibahagikan kepada dua, sama ada condition ataupun warranty. Section mana yang cakap? Section 12 subsection 1 Sales of Goods Act 1957. Dia kata apa? A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject matter thereof may be a condition or warranty. Kata, janji dalam suatu kontrak jualan dengan rujukan kepada barang-barang yang menjadi subjek boleh menjadi suatu syarat atau warranty. So, janji awak dalam sesuatu kontrak jualan barang itu, kita akan kategorikan dia sebagai condition ataupun warranty. Okay. So, ingat kat sini. Okay, senang. Terma kontrak. Okay. Berdasarkan section 12 subsection 1 Akta Jualan Barang 1957. Okay. Awak boleh bagikan terma kontrak kepada dua jenis. Condition, syarat. Warranty. So, kita akan tengoklah apa beza dia nanti. Okay, alright. Condition dulu. Syarat dulu. Apa maksud syarat? Awak boleh refer section 12 subsection 2 of Sales of Goods Act 1957. Section 12 subsection 2 Akta Jualan Barang 1957. Apa maksud condition? Condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. Syarat ialah satu janji yang penting kepada maksud utama kontrak. Jika mungkin memberikan suatu hak untuk menganggap kontrak itu sebagai ditolak. Okay, ingat. Condition, syarat dia adalah perkara utama. Perkara utama dalam kontrak tersebut. Okay. So, kalau awak mungkir, awak langgar perkara utama dalam tu, maka pihak yang terkilan itu boleh membatalkan kontrak. Batalkan kontrak. Okay. Treat the contract as repudiated. Menganggap kontrak itu sebagai ditolak. Okay. Pihak yang tak bersalah yang boleh batalkan kontrak tersebut. Okay. Itu condition. Warranty pula macam mana?
Warranty awak boleh refer Section 12 Subsection 3 of Sales of Goods Act 1957. Section 12 Subsection 3 Akta Jualan Barang 1957. Dia kata apa? A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to claim for damages but not to the right to reject the goods and treat the contract as repudiated. Warranty ialah satu janji kolateral kepada maksud utama kontrak. Jika mungkin awak langgar warranty, akan memberikan suatu hak untuk menuntut ganti rugi, tetapi bukan hak untuk menolak barang-barang dan menganggap kontrak itu sebagai ditolak. Ingat, kalau awak langgar condition adalah perkara utama, essential to the contract. Kalau awak langgar condition, awak sebagai kalau pihak lagi satu langgar condition, awak sebagai pihak yang terkilan boleh batalkan kontrak sebab dia dah langgar perkara utama dalam kontrak tersebut. Kalau pihak lagi satu, dia hanya langgar warranty. Warranty ini hanyalah collateral ataupun sampingan. Okay. Dia bukan perkara utama dalam kontrak. Pihak itu langgar pihak itu langgar warranty. Okay. Pelanggaran itu hanya membolehkan awak sebagai pihak yang terkilan untuk menuntut ganti rugi sahaja. Tuntut ganti rugi. Okay, awak tak boleh untuk tolak barang-barang itu dan awak tak boleh batalkan kontrak itu. Okay, not the right to reject the goods and treat the contract as repudiated. Awak hanya boleh minta ganti rugi sahaja daripada pihak yang langgar kontrak. Awak kena teruskan kontrak seperti biasa dan awak kena terima barang-barang tadi tu. Alright. Section 12 Subsection 3. So, ini adalah perbezaan antara condition dan warranty. Condition dan warranty kita pernah belajar bawah chapter 2, Law of Contract. Okay, so, condition Section 12 Subsection 3. Warranty Section 12 Subsection, condition Section 12 Subsection 2. Warranty Section 12 Subsection 3. Okay, condition adalah stipulation essential to the main purpose of the contract. Okay, most important term. Syarat, condition adalah terma yang paling penting, terma utama dalam kontrak. Terma yang paling utama. Warranty adalah stipulation collateral to the main purpose of the contract. Warranty hanyalah terma sampingan, collateral sampingan kepada terma utama kontrak tadi. So, bila awak langgar condition, okay, pelanggaran condition tadi akan memberikan innocent party, pihak yang tidak bersalah, satu pilihan dan hak untuk membatalkan kontrak dan tuntut ganti rugi. Ingat, kalau awak langgar condition, pihak lagi satu langgar condition, awak sebagai pihak yang tidak bersalah, pihak yang terkilan, boleh batalkan kontrak dan tuntut ganti rugi. Okay. Kalau warranty, pihak lagi satu dilanggar warranty. Okay, apa yang awak boleh buat? Breach will give rise to a claim for damages, but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. Awak hanya boleh menuntut ganti rugi sahaja sebagai pihak yang tidak bersalah. Okay. Awak tidak boleh anggap kontrak itu telah dibatalkan. Okay. Itu beza antara condition dan warranty. Okay. As a general rule, a breach of condition entitles the innocent party to repudiate or cancel the contract. Macam kita belajar tadi, kalau awak langgar condition, pihak yang tidak bersalah boleh membatalkan kontrak. Okay. Akan tetapi, however, in the following circumstances, the innocent party cannot repudiate the contract but can merely claim damages. Okay. Kita dah belajar tadi prinsip umum. Kalau awak langgar condition,
awak boleh batalkan kontrak. Tetapi ada beberapa situasi yang mana pihak tu dia langgar condition, tapi dia tak boleh batalkan kontrak. Dia hanya boleh tuntut ganti rugi sahaja. Okey ya. Dia langgar condition. Okey. Sorry. Dia langgar condition. Okey, dia tak boleh pihak yang bersalah tak boleh batalkan. Dia hanya boleh tuntut ganti rugi sahaja. Okey. Apa situasi-situasi yang menyebabkan pihak tak bersalah tu boleh batalkan kontrak? Yang pertama, where the buyer waives the condition. Bila mana pembeli itu sendiri dia menolak syarat tersebut. Okey ya, dia kata tak apalah. Okey, kita tolak syarat ni. Okey, itu yang pertama. Pembeli itu sendiri dia tolak syarat tersebut. Yang kedua, where the buyer elects to treat a breach of condition as a breach of warranty and claim damages only. Bila mana pembeli itu dia menganggap pelanggaran syarat itu hanyalah sebagai pelanggaran waranti dan dia memohon ganti rugi sahaja. So pembeli tu, penjual tu dia langgar condition, dia langgar terma utama. Tapi pembeli tu dia baik hati, dia kata tak apa. Saya tak anggap ini sebagai breach of condition. Saya anggap sebagai breach of warranty dan saya nak tuntut ganti rugi saja. So bila situation macam ni berlaku, pembeli tadi tu hanya boleh menuntut ganti rugi. Dia tak boleh nak batalkan kontrak. Walaupun pelanggaran itu adalah satu pelanggaran syarat, pelanggaran condition. Yang ketiga, where the contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or parts thereof. The breach of any condition must be accepted as a breach of warranty unless otherwise provided in the contract. Bila mana satu kontrak itu adalah kontrak yang tidak boleh diasingkan dan pembeli telah menerima barang-barang ataupun sebahagian daripada barangan tersebut. So bila kontrak itu adalah kontrak yang tidak boleh diasingkan, pelanggaran sesuatu syarat akan dianggap sebagai pelanggaran waranti, melainkan dinyatakan sebaliknya di dalam kontrak. Itu situasi yang ketiga. Dan yang keempat, where the contract is for specific goods. Bila mana kontrak itu adalah kontrak jual beli barang spesifik. The property in which has passed to the buyer, the breach of any condition must be accepted as a breach of warranty unless otherwise provided in the contract. Bila awak buat jual beli barangan bersifat spesifik, yang mana hak milik dalam barang itu telah berpindah kepada pembeli, apa-apa pelanggaran, pelanggaran condition akan dianggap sebagai pelanggaran waranti, melainkan dinyatakan sebaliknya di dalam kontrak. So ini adalah 4 situasi yang mana walaupun pelanggaran yang berlaku adalah pelanggaran condition, tapi pihak yang tidak bersalah tidak boleh batalkan kontrak. Dia hanya boleh tuntut ganti rugi sahaja. So ini ada 1, 2, 3, 4. Right. Yang kedua, kita akan tengok implied terms under Sales of Goods Act 1957. Habis dah subtopik yang pertama. Subtopik yang kedua, kita akan tengok implied terms under Sales of Goods Act 1967. Terma-terma tersirat di bawah Akta Jualan Barang 1957. Implied terms, condition and warranty under Sales of Goods Act 1957. Sorry typo. Alright. Bila kita, macam saya cakap dulu awal-awal kelas tadi, kita ada express dan implied terms. Express ni dah dinyatakan secara deras dalam kontrak. Implied term ni kita akan anggap dia wujud bersesama
dengan express term tadi. Okay. Alright. Tengok dekat bawah ni. The Sales of Goods Act 1957 implies a number of stipulation in every contract in the sales of goods. Akta Jualan Barang 1957 dia akan kita kata dia akan mengandaikan. Okay, implies. Mengandaikan. Okay, beberapa syarat-syarat dalam setiap kontrak jualan barang. Okay. Apa lagi dia kata? However, these implied terms, okay, terma-terma tersirat ni, sama ada terma itu adalah condition ataupun warranty, apply only when the parties to the contract of sale have not excluded or modified them. Terma-terma tersirat tadi yang dianggap wujud bersama dengan terma nyata tadi hanya akan terpakai bila mana pihak-pihak dalam kontrak jualan tidak membuang ataupun mengubah terma-terma tersebut. Okay. Implied condition. This implied condition or warranties is stated under Section 14 to 17 of the Sales of Goods Act 1957. Syarat-syarat nyata ataupun syarat-syarat tersirat ataupun warranty tersirat ini adalah dinyatakan di bawah Seksyen 14 hingga Seksyen 17 Akta Jualan Barang 1957. So, senang kata, implied terms ni, okay, sama ada dia condition ataupun warranty, dia kalau dalam kontrak jualan barang yang biasa, dia tak dinyatakan secara nyata. Okay, kalau awak buat kontrak kan, awak buat satu kontrak jualan barang, okay, dia implied terms ni dia tak ada dalam kontrak tersebut. Okay. Tapi mahkamah akan anggap dianya wujud. Dia ada bersekali dengan express term. Okay, express term yang ada dalam kontrak ni lah. Dah ditulis secara nyata. Implied term ni masa saya cakap dia tak ada dalam kontrak tadi, tapi mahkamah akan anggap dia wujud bersama. Okay, ya? Terma tersirat, kita akan anggap dia wujud walaupun dia tak dinyatakan dalam kontrak. So, bila awak buat satu kontrak jualan barang, okay, walaupun benda itu, syarat-syarat itu tak dinyatakan dalam kontrak yang bertulis tadi ni, kita akan anggap dia wujud. Seolah-olah dia memang ada. Okay, ya? Implied terms itulah yang kita akan tengok di bawah Seksyen 14 dan Seksyen 17. Okay. Implied terms sama ada condition atau warranty ni, sebab dia akan pecah lah implied terms. Okay. Kita bacakan terma ada dua jenis. Condition. Dia akan jadi implied condition ataupun implied warranty. Okay. Ini akan mempengaruhi sama ada pihak yang tidak bersalah boleh batalkan kontrak ataupun hanya boleh tuntut ganti rugi. Sebab tu awal-awal tadi kita belajar. Okay, ya? Kita belajar. Condition boleh batalkan kontrak kalau langgar condition. Kalau langgar warranty hanya boleh tuntut ganti rugi. Sebab nanti kita akan tengok. Okay, kita akan tengok sama ada tindakan itu adalah satu implied condition ataupun implied warranty. Sebab kesan adalah berbeza. Kalau dia implied condition, pihak tak bersalah boleh batalkan kontrak. Kalau implied warranty, pihak yang tak bersalah hanya boleh tuntut ganti rugi sahaja. Okay. Semua tu kita akan tengoklah bawah Seksyen 14 ataupun Seksyen sehingga Seksyen 17. So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 implied condition and warranty yang dimasukkan di bawah Seksyen 14 hingga Seksyen 17 Akta Jualan Barang 1957. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ya? Okay, untuk yang ni saya akan masuk dalam kelas minggu hadapan. Okay, ya? So, awak boleh baca dulu secara ringkas implied condition and warranty ni.
Okey, saya dah masukkan translation bahasa Melayu. Ada contoh-contoh dan case. Okey, implied condition and warranty ni agak panjang dia punya tajuk dia. Sebab section ada 9. Okey. Dan ada case untuk setiap satu implied condition dan warranty ni. So, ini juga adalah antara soalan-soalan popular yang pernah keluar untuk case study semester lepas. So, awak boleh baca dulu. Okay. Implied condition and warranty. Okay. Minggu depan saya akan buat kelas. Okay. Secara online untuk terangkan implied condition dan warranty. Okay. Sampai sini je. Okay. Macam saya cakap tadi, slide ni. Slide untuk kelas ni ada di CDOS. Awak boleh download bersama dengan Akta Jualan Barang 1957, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Okey. Dan jangan lupa quiz 2 akan dibuat pada minggu hadapan. So, awak boleh buat latihan yang saya dah letak dekat CDOS tu. Okey. Nanti tarikh untuk untuk quiz 2 saya akan fixkan, saya akan tetapkan. Okey, setakat ini je kelas kita. So, minggu depan saya sambung implied terms, condition dan warranty bawah section 14 dan section 17. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.